Hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel saya, Maverick Detailing. So, hari ni kita nak bersihkan kereta Myvi First Edition. Okay, kalau kita lihat keadaan kenderaan ni sangatlah teruk dalam dia. Customer banyak cuci di luar saja, dalaman tak dijaga sepenuhnya dan tidak dijaga dengan baik. Kalau kita lihat seat dalam keadaannya sangat kusam dan banyak kotoran yang terperangkap dalam fabrik seat tersebut. So di sini ekstraktor akan membantu kita untuk membersihkan. Selain daripada itu, bahagian-bahagian plastik juga semuanya dalam keadaan yang tidak baik, calar dan juga banyak debu dan kotoran yang melekat pada plastik. Bahagian kapet juga berada dalam keadaan tidak baik. Ini kerana mungkin ada tumpahan makanan dan juga maintenance yang tidak dijaga dengan baik. Selain daripada itu, bahagian bonet juga banyak sampah. Dan bila kita buka bahagian bonet, kalau kita lihat ada jangkitan dan juga sarang anai-anai. So ini akan saya inform kepada customer dan saya akan cuba bersihkan sebaik mungkin. Dan kita lihat result dia selepas kita dah bersihkan semuanya. Bahagian-bahagian lain seperti konsol, plastik dan juga kapet lantai juga keadaan yang tidak baik. Ini kerana customer memang suka main golf. So kalau kita lihat keadaan kapet penuh dengan rumput dan juga tanah. Jadi sebelum kita memulakan video kita, pinjamkan masa anda sebentar untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa untuk turn on bell notification kerana saya akan post video-video menarik seperti ini setiap minggu. So, sit back, relax dan enjoy transformation kereta ini. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulakan proses pembersihan, apa yang kita harus buat adalah keluarkan semua barang-barang personal seperti buku, mask dan sebagainya. Ada juga shilling-shilling yang saya jumpa juga, saya letak dalam satu bekas dan saya akan letak dalam plastik ni untuk dipulangkan kepada customer. Selain daripada itu, jika ada sampah-sampah di tempat mereka simpan barang-barang seperti resit lama ataupun kertas-kertas yang sudah ronyok, saya akan buang ke lantai kereta dan akan dibersihkan pada kemudian hari. Selepas pada itu, kita keluarkan kapet dan keluarkan seat. Lepas kita dah ada ruang dalam kereta, kita dah boleh start kutip-kutip sampah besar yang ada dan kita buang dalam plastik sampah. Satu lagi perkara yang saya jarang bagi tahu adalah semasa saya bersihkan lantai juga, kalau shilling-shilling yang ada di lantai juga saya akan simpan dan saya akan letak sekali dengan barang-barang yang akan dipulangkan kepada customer. Ini penting kerana ini adalah persepsi customer terhadap kita. So kita kena pastikan yang kita tidak ambil apa-apa barang yang daripada customer dan tidak hilangkan apa-apa yang sedia ada dalam kereta lah. So make sure kita pulangkan semuanya supaya customer happy dan dapat balik barang-barang mereka di dalam kereta.
Untuk bahagian bonnet yang ada anai-anai tu, saya menggunakan vacuum untuk sedut semua anai-anai yang ada dalam kereta tu. Lepas daripada kita sedut semua kotoran-kotoran yang ada, kita boleh start guna APC dan kita boleh cuci bahagian bonnet ni untuk memastikan sarang-sarang dan juga kesan-kesan yang ditinggalkan oleh anai-anai ni bersih. Mungkin customer tak check bawah ni, tapi benda penting kita harus tahu adalah kalau kita boleh nampak, customer mesti boleh nampak. So daripada kita mendapat persepsi buruk daripada customer, baik kita bersihkan saja. Bergerak kepada bahagian konsol. Sebelum kita cuci, seperti biasa kita gunakan kita punya detail brush yang ultra fine ni. Kita akan sental bahagian-bahagian yang susah untuk dicapai supaya debu-debu tu akan keluar. Pada yang sama, kita pegang vacuum pada tangan kanan untuk sedut semua kotoran yang ada dan dapat membersihkan semua debu-debu yang ada dalam kereta. Bagi proses mencuci seat pula, macam biasa kita gunakan teknik SAE, spray, agitate dan extract. So kalau anda lihat seat ni memang sangat-sangat kotor. So bila kita drill dan kita bersihkan guna drill brush, banyak kotoran yang keluar dan air menjadi coklat. So di sini extractor akan membantu kita untuk membersihkan dan kesannya, hasilnya sangat memuaskan dan sangat bersih.
Jika anda ada apa-apa cadangan atau teknik-teknik yang anda tahu untuk cara membersihkan seat dengan lebih mudah, ataupun ada bahagian-bahagian yang saya boleh memperbaiki cara saya membersihkan seat, sila komen di video ini supaya saya dapat menambah baik servis saya, pada yang sama belajar benda-benda baru. Bagi mereka yang nak tahu cara saya ekstrak adalah saya akan spray dan agitate, lepas tu kita ekstrak. Saya punya extraction saya akan tunggu sehingga air sedotan tu menjadi putih seperti air biasa. Lepas tu baru saya akan move on kepada seat yang seterusnya. Ini kerana sebabkan seat ni terlampau kotor, terlampau banyak kotoran yang terperangkap di dalam. So bila kita buat satu round sahaja, kemungkinan kebersihan tu tidak dijamin. So bila kita buat 2-3 kali dan kita spray sabun lagi di tempat yang kotoran tu banyak, dia akan dapat membersih dan agitate lebih banyak kotoran keluar lah daripada seat tersebut. So begitulah proses saya membersihkan seat. Saya akan ulang sehingga kotorannya di dalam seat tu bersih dan air sedotan tu menjadi jernih.
Satu lagi informasi penting semasa membersihkan seat adalah bahagian-bahagian jahitan sambungan dan juga bucu-bucu seat ini adalah tempat yang paling penting, sebab kat situ telah paling banyak kotoran dan ekstraktor susah untuk kita capai. So kita kena letak extra effort dan fokus di tempat-tempat tersebut untuk memastikan kotoran-kotoran di tepi-tepi seats dan juga di jahitan sambungan fabrik tu, di situ kotoran banyak terkumpul. So lebihkan masa anda untuk letak ekstraktor di kawasan tersebut supaya semua kotoran yang ada terkeluar. Di proses mencuci kapet pula, di tempat yang rata ni memang ada kotoran, tapi dia tak seteruk di bucu-bucu kapet. Kalau anda lihat di bucu-bucu kapet, di mana lipatan kapet tu, kat situ kotoran banyak dan susah untuk kita capai. So ini satu lagi tips yang ingin saya kongsikan, fokus lebih pada bucu-bucu kapet supaya kotoran-kotoran di celah-celah tu pun dapat kita sedut. Setelah kita ekstrak seat dan juga kapet, ini adalah hasil air kotoran yang kita dapat keluarkan. 1 baldi setengah guys, memang terlampau banyak, dan lihat dalam dia, memang banyak kotoran. Kotor gila weh kita ni. Next adalah masa untuk kita bersihkan bahagian-bahagian plastik dalam kereta. So kalau anda lihat, plastik ni dah lama dan kusam dan terlampau banyak kotoran. Jadi untuk memudahkan kerja, saya spray APC dan saya guna attachment yang ada
pada steamer saya, iaitu seperti berus yang petak ni, dan saya sental semua kawasan-kawasan yang telah dispray dengan APC tersebut. Lepas daripada itu, saya ambil satu kain microfiber yang bersih, kita lap semua air sabun yang ada tu dan kita biar dia untuk kering. Lepas daripada itu, kesan dia sangat memuaskan dan plastik-plastik yang ada dalam kereta kembali pulih dan semua kotoran yang ada hilang. Di bahagian konsol utama di mana ada radio, aircon dan barang-barang elektronik, saya tak sarankan kita pakai steamer sebab air itu panas dan banyak moisture yang keluar. So saya sarankan kita membersihkan bahagian konsol ni menggunakan detail brush dan juga APC saja, sebab kita takut nanti ada barang-barang elektronik yang rosak. Okey, di dalam dashboard saya perasan ada satu kesan getah yang telah cair dan telah melekat pada dashboard. So ini adalah gunanya steamer kita. Kita dapat membersihkan dan keluarkan semua benda-benda yang melekat. So boleh kita bersihkan dan melihat hasil steamer dan kekuatan air steam yang dapat kita bersihkan daripada dalam dashboard ni. Last kali kita pakai kita punya Stoner Trim Shine untuk hidupkan semula plastik-plastik yang ada ni, dan pada yang paling penting adalah UV protection. Ini dapat menempatkan plastik-plastik ini lebih bersih, kemas
pada yang sama lebih nampak menyerlah. Huh? No smell already. All the dirt is already been removed. Excellent. Very detailed. Wow. Jadi putih ya. Sebab pakai extractor. Excellent job. Thank you. Jadi setelah beberapa jam kita kemas, akhirnya selesai interior detail daripada Marvel Detailing. Jadi kita jumpa di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum.